Pengenalan hukum mad. Apa itu mad? Mad bermaksud menambah. Ia berfungsi dengan memanjangkan suara ketika bertemu huruf mad atau huruf lin. Apa pula huruf mad dan huruf lin? Huruf mad terdiri daripada alif, waw dan ya, manakala huruf lin terdiri daripada waw dan ya sahaja. Syarat-syarat huruf mad ialah alif dan huruf sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas, waw dan huruf sebelumnya terdapat huruf yang berbaris depan, ya dan huruf sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah. Syarat-syarat untuk huruf lin pula ialah waw dan huruf sebelumnya berbaris atas, ya dan huruf sebelumnya juga berbaris atas. Hukum mad terbahagi kepada dua, iaitu mad asli dan mad far'i. Mad asli ialah mad yang bukan disebabkan oleh hamzah atau sukun. Mad far'i ialah mad tambahan yang disebabkan oleh hamzah dan sukun. Mad far'i terbahagi kepada 13 jenis, antaranya mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad badal, mad iwad, mad arid lisukun dan sebagainya. Kadar harkat untuk mad asli ialah hanya 2 harkat, manakala kadar harkat untuk mad far'i lebih dari 2 harkat sehingga 6 harkat. Mad asli. Kata asal mad asli ialah asli yang bermaksud asal atau juga dikenali sebagai tabi'i, bermaksud semula jadi. Manakala mad far'i bermaksud tambahan atau cabang. Pembahagian jenis-jenis mad. Seperti yang kita lihat tadi, hukum mad terbahagi kepada dua, mad asli dan mad far'i. Pertama, mad asli. Mad asli juga dikenali sebagai mad tabi'i. Mad asli ialah sesuatu yang tidak terikat dengan sebarang sebab sama ada hamzah atau sukun. Mad asli dibaca dengan 2 harkat pada semua keadaan, sama ada waqaf, wasal, di pertengahan kalimah atau di akhir kalimah. Terdapat 3 huruf mad asli iaitu alif, waw dan ya. Tanda-tanda mad asli ialah huruf mad yang tiada baris dan tanda huruf mad yang kecil iaitu huruf alif, waw dan ya. Seterusnya, mad far'i. Mad far'i terdiri daripada 13 jenis. Yang pertama, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil berlaku apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Ia dibaca dengan kadar harkat apabila wasal 4 atau 5 harkat atau waqaf pada 6 harkat. Tanda mad wajib muttasil dapat dilihat pada tanda panjang diikuti hamzah dalam satu perkataan di mana hamzahnya tidak berada di atas huruf alif atau di bawah huruf alif. Seterusnya, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dikategorikan di bawah mad far'i. Mad jaiz munfasil terjadi apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Mad jaiz munfasil dibaca dengan kadar harkat ketika wasal 4 atau 5 harkat, apabila waqaf 2 harkat, iaitu kembali kepada mad asli apabila diwaqafkan pada huruf mad. Tanda mad jaiz munfasil dapat dilihat pada tanda panjang diikuti hamzah dalam 2 perkataan di mana hamzahnya berada di atas huruf alif atau di bawah huruf alif.
Mad arid li sukun. Mad arid li sukun terjadi disebabkan adanya sukun yang didatangkan apabila diwakafkan. Mad arid li sukun dibaca dengan kadar harakat ketika wakaf 2, 4 atau 6 harakat, ketika wasal 2 harakat. Antara tanda mad arid li sukun ialah terdapat huruf mad di akhir perkataan yang ingin diwakafkan. Seterusnya, mad badal. Mad badal terjadi apabila huruf hamzah bertemu huruf mad dalam satu perkataan. Pada asalnya, terdapat 2 hamzah dalam satu perkataan. Hamzah pertama berbaris dan hamzah kedua sukun. Disebabkan itu, hamzah kedua ditukar kepada huruf mad berpandukan baris pada hamzah yang pertama. Mad badal dibaca dengan kadar 2 harakat. Tanda mad badal ialah huruf mad alif, waw dan ya dan didahului dengan hamzah. Mad far'i yang seterusnya ialah mad iwad. Iwad bererti ganti, iaitu menggantikan satu baris dari tanwin fathin kepada bacaan mad 2 harakat ketika diwakafkan, kecuali pada kalimah yang diakhiri dengan ta marbutah yang bertanwin. Cara bacaan ialah 2 harakat dan berlaku ketika mewakafkan bacaan. Contohnya, bihaza masala. Mad far'i yang seterusnya ialah mad lin atau mad lain. Ia berlaku apabila huruf lin bertemu dengan sukun yang datang ketika wakaf sahaja. Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2, 4 dan 6. Hukum mad lin iaitu huruf ya dan waw, dan ia tidak berlaku pada huruf hijaiyah iaitu alif. Secara bahasanya, lin bererti lembut atau lunak. Contoh bagi mad lin ialah ilai. Mad far'i yang seterusnya ialah mad farqi. Farq bererti berpisah. Ia berlaku ketika mad badal bertemu tasydid di dalam kalimah yang lain. Mad farqi dibaca dengan 6 harakat. Uniknya mad farqi dalam Al-Quran hanya ada pada 4 ayat sahaja, iaitu surah An-An'am ayat 143 dan 144, surah Yunus ayat 59 dan surah An-Naml ayat 59. Contoh mad farqi ialah Zakaraini. Mad far'i yang seterusnya ialah mad tamkin. Mad tamkin ialah huruf-huruf mad yang bertemu dengan huruf berbaris yang juga serupa dengan huruf mad tersebut. Contohnya, 2 huruf ya yang satu dibaca sukun atau mati dan yang satu lagi sebelumnya dibaca kasrah serta bertasydid. Kadar harakat bagi mad ni ialah 2 harakat. Contohnya, huyitum ilina. Mad far'i yang seterusnya ialah mad silah qasirah. Hukum mad silah qasirah ini berlaku kepada ha domir atau ha simpul yang tidak bertemu dengan huruf hamzah. Cara bacaannya ialah dibaca dengan 2 harakat sahaja. Contohnya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Mad silah tawilah, iaitu selepas ha domir terdapat huruf hamzah. Kadar panjang iaitu 4 atau 5 harakat. Contoh ayat indahu illa ilmihi illa. Jenis-jenis mad lazim
Pertama, mad lazim harfi mukhaffaf. Kedua, mad lazim harfi musaqqal. Ketiga, mad lazim kalimi mukhaffaf. Dan keempat, mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim yang terjadi di dalam huruf, bacaannya tidak perlu izhar dan tidak idgham. Ciri-ciri ada pada ayat pertama dalam beberapa surah. Cara bacaan, sebut huruf tersebut sebagaimana namanya. Kadar panjang 6 harakat. Contohnya ta, sin, qaf, nun. Mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim yang terdapat di dalam huruf dan terdapat idgham padanya. Wajib dibaca 6 harakat dan diberatkan sebab diidghamkan. Terjadi pada Fatih Suwar, yang ini huruf awal atau pembuka surah yang diiringi dengan huruf berharakat tasydid. Contohnya alif lam mim. Mim mati bertemu mim bertasydid pada ayat lam mim. Mim mati bertemu mim tasydid. Mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi terbahagi kepada dua, iaitu mukhaffaf dan musaqqal. Mukhaffaf dibaca dengan ringan. Mad ialah bermaksud panjang. Lazim, ulama melazimkan bacaan 6 harakat. Kalimi berlaku dalam kalimah. Mukhaffaf selepas huruf mad tiada tanda sabdu, yang ini ringan. Musaqqal dibaca dengan berat. Mad bermaksud panjang. Lazim, ulama melazimkan bacaan 6 harakat. Kalimi berlaku dalam kalimah. Musaqqal selepas huruf mad ada tanda sabdu, yang ini berat. Bagi kalimi mukhaffaf, seperti contoh pada kalimah al-ana, ini wajib dibaca 6 harakat. Diringankan kerana ada huruf mad yang diiringi huruf berharakat sukun dalam satu kalimah. Seperti contoh alif mad bertemu lam yang bertanda sukun. Bacaan ini tidak diidghamkan. Contoh kalimi mukhaffaf tidak banyak dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Kalimi musaqqal. Contoh pada kalimah ad-dallin. Wajib dibaca 6 harakat. Diberatkan kerana ada huruf mad yang diiringi dengan huruf berharakat tasydid dalam satu kalimah. Huruf pertama bertanda sukun diidghamkan ke dalam huruf yang kedua, menjadikannya satu huruf yang bersabdu. Sebagai contoh, selepas huruf mad terdapat huruf sukun asli. Asal huruf lam bersabdu pada ad-dallin terdiri daripada dua huruf lam, iaitu lam yang berbaris bawah dan lam yang bertanda sukun. Oleh itu, bacaan ad-dallin diidghamkan. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seorang Rasul sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa mereka kepada umat manusia.
Al-Quran diciptakan dengan bahasa yang tersendiri dan menggunakan dialek bahasa yang tidak sama dengan dialek yang digunakan oleh orang Arab pada ketika penurunannya. Al-Quran adalah ayat kebenaran yang diturunkan sebagai panduan kepada umat manusia agar mengikut jalan yang lurus. Pada awal penurunan Al-Quran, ia mendapat tentangan daripada orang Arab Quraisy. Orang Arab telah menggunakan 16 cabang puisi tapi masih tidak dapat menandingi bahasa Al-Quran. Antaranya Al-Raj, Al-Wafir, Al-Muqtatab dan Al-Hajaz. Sehingga kini belum ada manusia yang mampu mencipta ayat sehebat ayat-ayat Al-Quran kerana mempunyai ketinggian bahasa dan maknanya yang tinggi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang diturunkan kepada baginda yang bermaksud kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Surah Al-Baqarah. Al-Quran ini mengandungi ayat yang berbahasa puitis dan sangat indah. Dalam waktu yang sama, Al-Quran ini masih tetap mampu menjelaskan tentang hukum, fitrah dan sains. Al-Quran juga masih dibaca sehingga hari ini dan tidak jemu dibaca oleh penganutnya. Hal ini membuktikan bahawa bahasa Al-Quran tidak pernah lapuk di telan zaman. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijr. Ayat ini menerangkan bahawa Al-Quran mempunyai mukjizat yang tidak akan berubah dan sentiasa terpelihara hingga ke hari kiamat nanti. Hal ini kerana Allah telah menjanji bahawa kitab-kitabnya akan kekal tidak berubah-ubah. Allah telah menerangkan dengan tegas dan yakin bahawa Al-Quran sentiasa kekal isinya dan ternyata sehingga kini tidak terusik walau sedikit pun. Adab tilawah Al-Quran. Yang pertama, membaca ta'awuz dan tartil. Yang kedua, bersiwak atau membersihkan mulut. Yang ketiga, menghadap kiblat sekiranya membaca di luar solat. Yang keempat, khusyuk dan menghayati makna ketika membaca. Yang kelima, memilih tempat yang bersih dan utama seperti masjid. Yang keenam, tidak ketawa, bising dan bercakap sia-sia. Yang terakhir, dianjurkan membaca secara berjemaah. Fadilat membaca Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai syafaat di akhirat kelak. Al-Quran sebagai pembela. Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat golongan pembaca Al-Quran. 2 pahala bagi orang yang susah menyebut dan membaca Al-Quran. Membaca dan memperelokkan bacaan mendapat kebaikan. Dan last sekali, membaca Al-Quran mendapat ketenangan.